Ada yang mengatakan watak Kapten Jack Sparrow di dalam filem Pirates of the Caribbean sebenarnya ialah seorang lelaki Islam. Apabila kita menonton filem tersebut, kita dapat melihat beberapa corak yang terdapat pada senjata dan juga ukiran pada dinding kapal dalam filem tersebut. Ada sesetengah daripadanya hampir menyamai ciri-ciri bangsa Melayu. Namun, adakah semua ini hanyalah kisah dongeng ataupun benar? Terakul atau tarkul yang merupakan antara senjata popular dalam kalangan pelaut, pedagang dan lanun Melayu. Ia juga tergolong antara senjata api Melayu yang berjaya digelapkan oleh pakar sejarah barat. Untuk rekod, terakul ini pada awalnya hanya menggunakan sistem kancing roda, di mana kemajuan teknologi ini membolehkan ia membakar sebuk bedil secara automatik tanpa memerlukan fuse untuk melepaskan tembakan. Terakul berbentuk seperti pistol dan ia adalah perubahan bentuk daripada satu lagi senjata silam Melayu yang bernama pemuras yang dikecilkan. Terakul digunakan di dalam peperangan Datu Kesultanan Sulu di selatan Filipina. Mereka menentang penjajah Spanyol dan ia juga digunakan askar Brunei ketika menentang tentera Raja Brok. Terakul juga pernah digunakan pahlawan Melayu di Patani dan juga Melaka. Selain itu, dalam Perang Naning, senjata ini turut digunakan sekitar tahun 1530. Terakul telah menjadi maju dengan penggunaan teknologi flintlock, kancing batu api, dan sejak itu ia lebih dikenali sebagai pistol di barat. Dalam kesemua 5 sequel filem Pirates of the Caribbean, dari keluaran tahun 2003 sehingga 2017, Kapten Jack Sparrow, lakonan mantap Johnny Depp, tampil kacak dengan menggunakan terakul jenis kancing batu api. Mungkin ramai tidak tahu bahawa Ketua Lanun, Laksmana dan Syah Bandar Melayu di gugusan Nusantara selama ratusan tahun dahulu sering bergaya menyelitkan terakul ini di pinggang bersama-sama sebilah keris mereka. Teknologi flintlock yang dicipta oleh Barat, maka ketika itu bertukarlah namanya dari terakul atau tarkul menjadi pistol. Mengenai latar belakang Sparrow, dikatakan sebenarnya adalah seorang Melayu yang juga berasal dari alam Melayu. Legenda Lanun Melayu ini malah membentuk 19 Malays Regiment of British Royal Navy. Lebih 300 dokumen yang berkaitan kisah Kapten Sparrow yang berbangsa Melayu ini turut berada dalam simpanan kerajaan penjajah British. Regimen khas Tentera Laut Melayu itu adalah kumpulan bekas Lanun yang bermaharajalela di Selat Melaka sebelum itu. Kerana keberanian serta kebolehan luar biasa yang dimiliki mereka, termasuklah ilmu kebal dan ilmu batin, bahkan boleh menyelam berjam-jam, mereka diberi pengampunan daripada dihukum gantung dan diambil bekerja dengan British Royal Navy di bawah regimen tersebut yang diketuai oleh individu bernama Kapten John Davey. Pada 1813, regimen ini melancarkan mutiny, iaitu pemberontakan dan rampasan atau pengambil alihan kuasa menurut istilah tentera ke atas India yang mengakibatkan kemusnahan harta benda dan nyawa askar British. Mereka malahan dilaporkan telah berjaya merampas 12 buah kapal laut British Royal Navy sebelum kemudiannya berpecah jauh sehingga ada rekod sejarah menunjukkan kumpulan tersebut sudah sampai ke benua Amerika dari tahun 1813 hingga 1842. Sakibaki kumpulan 19th Malay Regiment inilah yang bermaharajalela pula di Laut Arab dan Laut Utara di Britain, sehingga kan terdapat beberapa kes amukan Lanun Melayu di Queen Dock, London. Separuh daripada anggota kumpulan tentera laut ini yang turut dirujuk sebagai Curse Regiment atau Regimen Sumpahan ini juga telah diambil alih oleh Napoleon Bonaparte untuk berperang melawan askar British sendiri. Sejak itu mereka dikenali juga sebagai Curse Regiment dengan slogan Born to Sail at Sea in Eternity, iaitu dilahirkan untuk belayar di laut selama-lamanya. Ia bukan ayat sumpahan, akan tetapi ia adalah satu pilihan. Regimen ini selepas menentang British di India, mereka tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman kerana orang kampung, pembesar dan sultan akan hukum bunuh mereka atas alasan bersubahat dengan penjajah. Dalam makna kata lainnya, mereka akan dianggap sebagai pembelut atau tali barut kolonial.
Tidak hairanlah jika watak Sparrow ini diinspirasikan daripada nama Raja Lanun Dunia yang berketurunan Melayu suatu ketika dahulu. Ini termasuk nama karakter Barbossa, seorang pahlawan Islam daripada Turki yang digeruni, iaitu raja di lautan yang ditakuti musuh. Bukannya Lanun seperti dimanipulasikan oleh Barat. Trivia dalam filem Pirates of the Caribbean at World End, watak-watak Lanun dalam siri ini dibawa menuju ke Selat Melaka. Malangnya ia disebut sebagai pangkalan Saufeng dalam filem ini dengan menggantikan nama Selat Melaka. Malah termasik nama asal Singapura yang sepatutnya digunakan juga telah ditukar kepada sebutan moden Singapore.